ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. Alhamdulillah, tuan-tuan, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat kita sambung semula kuliah kisah-kisah Al-Quran kita, insya-Allah. Masih lagi dalam kisah Nabi Adam alaihi salam. Kali ini ataupun malam ini kita akan bentang dialog Nabi Adam dengan Nabi Musa alaihi salam. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abi Hurairah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, baginda berkata bahawa Musa berhujjah dengan Adam alaihi salam. Kata Nabi Musa alaihi salam, kamukah orang yang membawa keluar manusia dari syurga akibat dosa-dosamu dan membawa mereka kepada kecelakaan? Itu dialog Nabi Adam dengan Nabi Musa alaihi wassalam, seolah-olah Nabi Musa mempersalahkan Nabi Adam alaihi salam dengan mengheret manusia keluar daripada syurga disebabkan oleh dosa-dosa yang kamu lakukan. Terjemah pengarang kitab kita ni, dia terjemah dengan dosa-dosa kamu. Yang saya tahulah tak boleh sebut dosa-dosa, kerana yang kita bentang dulu dalam kuliah bulan 11, Nabi Adam hanya melakukan satu dosa saja. Satu dosa saja. Apa dia? Dosa makan buah yang terlarang. Dan bukti lagi bahawa Nabi Adam ni dia bukan melakukan dosa-dosa, tetapi melakukan satu dosa saja. Bukti yang kedua ialah apabila kita rujuk hadis Nabi yang terdapat dalam kitab Mastika Hadis, memberitahu bahawa ataupun dalam hadis itu memberikan kita kisah-kisah yang berlaku di padang mahsyar. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kita ini manusia akan pergi ziarah Nabi kepada Nabi, Nabi kepada Nabi, untuk meminta Nabi-Nabi ini berdoa pada Allah, meminta dengan Allah supaya dipercepatkan timbangan amalan. Bila sampai Nabi Adam alaihi salam, Nabi Adam kata, aku ni ada dosa dengan Tuhanku. Dan Nabi Adam memberitahu dosanya, iaitu aku telah memakan buah terlarang. Buah terlarang. Manakala dosa-dosa yang dilakukan oleh Adam, kalau ada di dunia, ucapan Nabi Musa ini tak termasuklah. Kerana Nabi Musa kata, kamukah orang yang membawa keluar manusia dari syurga akibat dosa-dosamu dan membawa mereka kepada kecelakaan? Jadi Nabi Musa menyebutkan Adam ini banyak dosa, seolah-olahnya begitu. Tetapi sebenarnya yang ada pada Nabi Adam, dosanya hanya satu saja yang dibuat ketika baginda berada di syurga. Manakala baginda berada di dunia, tidak dinyatakan apakah dosa-dosa yang dilakukan oleh Adam alaihi salam, kerana kita semua memang tahu bahawa Nabi-Nabi itu dimaafkan, yakni bersifat maksum, dilindungi daripada dosa. Nah, itu tuan-tuan. Mungkin bukan Nabi Musa cakap dosa-dosa sekadar untuk bercakap bahasa, mungkin bukan makna banyak dosa, tidak, tapi sebut dosa-dosa begitu, bukan makna banyak dosa. Jadi Nabi Musa alaihi salam ni berbalah ataupun lebih kurangnya menyakat Nabi Adam alaihi salam ataupun nak blame Nabi Adam alaihi salam. Seolah-olah Nabi Musa nak blame Nabi Adam. Kamukah Adam menjadi penyebab
kami semua keluar daripada syurga. Begitulah Nabi Musa menghujah Nabi Adam alaihissalam. Lalu Adam menjawab, wahai Musa, kamukah orang yang dipilih Allah dengan risalah dan kalamnya? Kenapa kamu mencelaku kerana suatu perkara yang telah ditetapkan Allah kepadaku sebelum aku diciptakan? Atau dia mentakdirkan padaku sebelum aku diciptakan? Itu jawapan Nabi Adam alaihissalam kepada Musa alaihissalam. Kamu tak boleh mencela aku, sebab itu memang telah ditakdirkan berlaku pada aku. Patutnya apa yang berlaku pada aku itu kamu jadikan sebagai pengajaran untuk kamu. Jadi ini adalah suatu sikap yang perlu ada pada diri kita. Jangan kita persalahkan orang yang melakukan dosa. Tetapi kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan dia orang yang melakukan sekian-sekian dosa, dan kita perlu ambil pengajaran daripada apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Nabi Adam alaihissalam kata kepada Nabi Musa alaihissalam tadi, ya tuan-tuan, aku diciptakan oleh Allah dan aku ditakdirkan jadi begitu. Padahal kalau kita katakan di sini bahawa sekiranya Nabi Adam alaihissalam terus berada di syurga, katakan, adakah Nabi Adam ini akan melahirkan anak? Itu dia tuan-tuan. Kita telah bincangkan bahawa sepanjang kita belajarlah di sini, tidak dinyatakan pula bahawa ahli syurga itu melahirkan zuriat di dalam syurga. Tidak dinyatakan pula. Zuriat yang ada ialah zuriat yang ada atas muka bumi yang masuk ke dalam syurga bersama-sama dengan kita. Kalau kita ada anaknya 6, maka masuk syurga 6 lah, tak bertambah dah. Begitulah keadaannya tuan-tuan. Satu lagi, kalau kita nak nyatakan Adam alaihissalam ni tuan-tuannya buat ini dosa, katakan buat ini dosa, padahal sebenarnya yang dilakukan kononnya dikatakan dosa itu sebenarnya bukan dosa, tetapi sebagai satu sebab sahaja Nabi Adam itu diturunkan ke dunia. Kalau sekiranya Nabi Adam tak buat dosa itu, Nabi Adam akan tetap juga diturunkan ke dunia. Kenapa? Kerana jelas sangat dalam firman Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ja'ilun. Ja'ilun, aku mencipta, aku pencipta. Aku menjadikan seorang khalifah fil ardi, di muka bumi, di dunia. Jadi Nabi Adam ini bukan duduk di syurga. Dia mesti berada di dunia. Cuma Allah jadikan sebab makan buah itu sebagai cara untuk menjadi tuan-tuan dia ni diturunkan ke dunia. Kalau Nabi Adam tak makan buah itu pun, Nabi Adam tetap juga akan diturunkan ke dunia. Satu lagi tuan-tuan, mungkin disebabkan ini, maka Nabi Adam itu perlu mengetahui, dan Nabi Musa juga perlu ketahui, bahawa manusia itu dia ada kelemahan dan dia sentiasa melakukan kesilapan. Bila dia melakukan kesilapan, dia mestilah menghadap Allah, merayu pada Allah, meminta dengan Allah, bertalu-talu minta dengan Allah, lalu Allah berikan keampunan. Jadi rayuan manusia itu Allah suka. Rayuan manusia itu, permintaan manusia itu, mengeluh manusia itu kepada Tuhan, Allah tu suka. Allah suka begitu. Manusia merayu pada dia, Allah suka. Dengan cara mana menyebabkan manusia itu boleh merayu? Apabila dia berdosa. Maka dijadikan Adam alaihissalam itu merayu pada Tuhannya, sehingga kan Nabi Adam kata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Tuhanku, apabila aku berdosa, aku minta ampun dan engkau ampunkan dosaku, bolehkah engkau kembalikan semula aku ke syurga? Nabi Adam minta begitu. Dengan mengeluh pada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh tak aku pulang semula ke syurga? Allah kata boleh. Aku akan masukkan semula kamu ke dalam syurgaku. Begitu keadaannya Nabi Adam alaihissalam. Jadi kenapakah Nabi Musa bercakap begini, menghujah begini? Wallahu alam, agaknya bukan ditujukan sebenar kepada Adam,
tetapi ditujukan kepada manusia yang lain yang menjadi pengikutnya. Jangan disebabkan kamu seorang, orang lain masuk neraka. Jangan disebabkan kamu seorang, orang lain jadi terkesan atau mendapat bala kerana kamu seorang. Jangan jadi begitu. Mungkin dimaksudkan oleh Nabi Musa bukan Nabi Adam, tetapi pengikut-pengikutnya Bani Israel, tetapi dikiaskan dengan kisah Nabi Musa, kiaskan dengan kisah Nabi Adam alaihissalam yang melanggar perintah Allah di syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa dalam dialog itu Adam berhasil mengalahkan hujah-hujah Musa alaihissalam. Riwayat yang sama dikemukakan oleh Muslim dari Amru An-Naqid, diriwayatkan juga oleh An-Nasai dari Muhammad bin Abdullah bin Yazid. Seterusnya, tuan-tuan, Abu Ya'la mengatakan riwayat yang didengar dari Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Musa alaihi salam meminta kepada Allah, wahai Tuhanku, pertemukanlah aku dengan Adam yang telah membawa kami dan dirinya sendiri keluar dari syurga. Maka Allah mempertemukan Musa dengan Adam alaihi salam. Musa berkata, kamukah Adam? Adam menjawab, akulah Adam. Musa berkata, kamukah orang yang memperoleh peniupan roh dari Allah ke dalam dirimu? Lalu para malaikat diperintah bersujud kepadamu dan diberi pengajaran mengenai nama-nama semua benda. Adam menjawab, ya, akulah orangnya. Musa berkata, apakah penjelasanmu atas perbuatanmu yang membawa kami dan dirimu keluar dari syurga? Adam bertanya pula, siapakah engkau? Musa menjawab, aku Musa. Adam bertanya lagi, kamukah Musa, Nabi kepada Bani Israel itu? Kamukah orang yang diajak berbicara oleh Allah dari sebalik hijab yang tidak ditempatkan di antara dia dan kamu sebagai Rasul dari makhluknya? Musa menjawab, ya, akulah orangnya. Adam berkata, kenapa kamu mencela diriku mengenai suatu urusan yang telah ditetapkan Allah sebelumnya? Rasulullah berkata, dalam dialog itu Adam berhasil mengalahkan hujah-hujah Musa alaihissalam. Terjemahannya kita tak pastilah terjemahan ni, tuan-tuan. Dia penterjemahan tu nampaknya Nabi Musa ni agak kasar sikit bercakap dengan Nabi Adam alaihissalam. Terjemahannya lah. Mungkin penterjemah itu tidak melunakkan bahasanya, mungkin begitu. Kerana apa yang kita tahu, adakah Nabi Musa alaihissalam ni memang tak kenal Adam? Betul ke Nabi Musa tak kenal Adam alaihissalam? Dalam riwayat kita baca ni. Kenapa, tuan-tuan? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertemu ruh anbiya ketika diisrakan, ketika diisra' dan dimi'rajkan, Nabi kita menjadi imam kepada para anbiya. Dan Nabi kenal semua nama-nama Nabi yang turun menjadi makmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adakah Nabi Adam tidak kenal nabi-nabi yang lain, terutama Nabi Musa tidak kenal nabi-nabi yang lain, terutama Nabi Adam alaihi salam? Rasa saya, tuan-tuan, tentu sekali Nabi Musa kenal akan Adam alaihi salam. Tetapi riwayat ini datang daripada Abu Ya'la. Dan riwayat ini datang daripada jalur Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kita nak tolak riwayat tu susahlah. Kerana apa? Kerana datang daripada Umar Al-Khattab. Daripada Nabi. Daripada Nabi kepada Umar. Umar terus kepada beberapa orang perawi dan sampai kepada Abu Ya'la. Kita nak tolak tu susah. Kenapa? Kerana mungkin, tuan-tuan, hadis ini bila diriwayatkan Umar sebagai perawi pertama selepas Nabi, hadis yang ada perawi yang pertama selepas Nabi itu ialah sahabat, kita tak boleh nak tolak. Kita mesti terima. Melainkan kalau perawi-perawi yang selepas itu ada lukanya ataupun ada masalahnya,
maka kita boleh tolaklah. Jadi macam mana kita nak hujahkan bahawa Adam alaihissalam ini mengikut bahasa Nabi Musa itu yang tak tahu ini Adam. Tak tahu ini Adam, tuan-tuan. Itu sekadar memberitahu bahawa Nabi Musa alaihissalam nak pastikan bahawa yang dia bicarakan ini, orang depan ini adalah Adam alaihissalam. Dia dah tahu tapi nak pastikan Adam alaihissalam. Umpama begitu, tuan-tuan. Jadi soalan yang Nabi Musa alaihissalam tanya, dia bukan tanya direct soalan kamu, kenapa kamu? Kamukah yang keluarkan kami semua dan diri kamu daripada syurga? Dia tak tanya direct. Dia tak tanya terus kepada soalan itu. Tetapi Nabi Musa tanya soalan pertama, kamukah Adam alaihissalam? Jadi mengapa Nabi Musa terus panggil namanya Adam alaihissalam? Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala pun memanggil Adam itu dengan Adam. Biasa kalau orang panggil nama ni dia rapat je, tuan-tuan. Kalau orang tu tak rapat, dia tak panggil terus nama. Dia panggil Encik Adam ke? Dia panggil tuan ke? Tapi kalau dia memang kawan sekolah, orang baik, dia rakan sepermainan, dia panggil nama direct. Itu maksudnya bahawa ada dua makna lah kalau panggil nama direct itu. Yang pertama, kerana hubungan orang panggil dengan orang yang dipanggil itu rapat. Ataupun yang kedua, orang yang memanggil itu adalah musuh kepada orang yang dipanggil. Jadi dipanggil nama direct itu, tuan-tuan, menunjukkan dia hebat. Dia nak bertengkar ke, nak bergaduh ke, nak berkelahi ke, dia panggil nama direct. Boleh juga begitu. Tetapi dalam Quran, bila Allah panggil nama direct, itu menunjukkan Allah kasih. Seperti Ya Musa, Ya Harun, contohnya. Itu menunjukkan betapa rapatnya Allah dengan Nabi itu. Jadi kita nak ambil sikit sini bahawa kamukah Adam itu yang ditanya oleh Nabi Musa. Kamukah Adam menunjukkan bahawa Nabi Musa dengan Adam ini dia rapat. Kenapa dia rapat? Kerana Musa pun Nabi, Adam pun Nabi. Masing-masing berjawatan sama. Jadi dikira orangnya rapat. Sebab itu Musa panggil, engkaukah Adam? Begitu. Kalau tuan-tuan sendiri baru kenal saya, ni Syukri ke? Tu orang dengar pun tak berapa seronok. Lainlah kalau orang tu memang rapat dengan saya, ni Syukri ke? Rapat dengan saya, tuan-tuan. Tak apa, ada seorang perempuan panggil saya di majlis kenduri. Dia kata, Syukri sini. Dia panggil. Saya tengok dia. Biasa orang panggil ustaz. Jadi tuan-tuan, selepas saya bercakap dengan perempuan ini, ada seorang panggil, siapa tu ustaz? Panggil direct je nama. Kata ni mak saudara saya. Mak saudara saya, dia muda pada saya. Dia mak saudara saya, dia muda pada saya. Umpama begitu, tuan-tuan. Jadi kita jangan fikir bahawa biadabnya panggil orang ni nama direct. Tak, tentu kita memahami bahawa tentu orang perempuan ni ada hubungan dengan ustaz ni. Menunjukkan bahawa nama itu dia bila panggil direct, kemungkinan dia ni orang yang rapat dengan orang yang dipanggil, tuan-tuan. Kita harapkan begitulah. Kata Adam, akulah Adam. Musa berkata lagi, kamukah orang yang memperoleh peniupan roh dari Allah ke dalam dirimu? Kamu ke? Nabi Musa nak pastikan lagi. Adakah Nabi Musa tak tahu? Tahu. Nabi Musa tahu, tuan-tuan. Tapi soalan itu kenapa dikemukakan? Sebab dia nak tanya soalan yang apa? Yang dikatakan bola tanggung. Yang ujung sekali itu. Apa nak tanya? Kenapa? Ataupun kamukah yang menyebabkan kami semua keluar daripada syurga? Yang nak tanya soalan itu. Tapi dia tanya soalan lain dulu. Tuan-tuan ya. Itu cara soalan yang dikemukakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kamukah? Ataupun tuan-tuan yang ditanya oleh Nabi Musa ini untuk memuji Adam dulu. Boleh jadi begitu. Selepas itu boleh nak tanya soalan yang berat sikit. Ini nampaknya bersopan lah. Dalam berbagai-bagai persepsi, tuan-tuan. Kamukah orang yang ditiupkan roh dari Allah ke dalam dirimu? Nabi Adam kata, ya. Akulah manusia yang tak pernah melalui zaman bayi, manusia yang tak pernah melalui zaman remaja. Akulah manusia yang tak pernah melalui zaman bermain-main. Tak. Yang aku ni terus kepada dewasa 33 tahun. Tak pernah mengalami masa remaja, masa bayi dan sebagainya. Sebagaimana Musa alaihissalam melalui masa bayinya, masa remajanya, masa dewasanya.
Tapi Adam tak pernah lalui. Kerana dia dicipta terus besar, umur 33 tahun, dan dia tidak melalui zaman sebagaimana zaman-zaman peringkat-peringkat umur yang kita lalui. Lalu kata Nabi Musa lagi, Nabi Musa tanya lagi, lalu para malaikat diperintah bersujud kepadamu dan diberi pengajaran mengenai nama-nama semua benda. Kamukah orang yang telah diperintah sujud padanya oleh Allah Ta'ala? Soalan ini memang jelas sangat bahawa Nabi Musa sedang memuji Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau panggil tadi Nabi Adam itu sebenarnya adalah panggilan bukan menunjukkan Nabi Musa biadab dengan Adam, tapi Nabi Musa memuji Adam alaihissalam. Kerana panggil nama itu adalah di antara kita ni rapat dengan dia. Kamukah orang yang disujud oleh para malaikat setelah kamu dicipta oleh Allah Ta'ala? Nabi Adam kata ya. Lalu Nabi Musa kata lagi, tanya lagi satu soalan. Kamukah orang yang diberi pengajaran mengenai nama-nama perkara? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Itu ayatnya. Kamukah orang yang diberi pengetahuan oleh Allah tentang nama-nama benda? Nabi Adam kata, akulah orangnya. Akulah orangnya. Jadi kita ni bila orang puji kita begitu, kalau orang puji itu silap-silap puji, kita jadi masalah. Sebab apa? Pujian itu sentiasa merosakkan kita. Pujian ini menyebabkan kita jadi riak. Tuan-tuan, riak itu yang merosakkan ibadat kita. Tuan-tuan ya. Jadi kalau sekiranya kita ambil pengajaran, boleh kita ambil pengajaran daripada kisah seorang syekh berkaitan dengan riak. Bahawa seorang syekh ini dia baca surah Taha. Baca surah Taha sampai habis. Habis saja baca surah Taha, dia terlena. Dalam telenanya itu, dalam lenaannya itu, dia bermimpi ada lelaki turun daripada langit, bawa mushaf Quran sampai tempat dia tidur dan buka Quran itu pada surah Taha. Lalu lelaki ini memberikan markah atau pahala. Setiap helai surah Taha 10 markah, setiap helai 10 markah, setiap helai 10 ganda, 10 ganda, 10 ganda. Sehinggalah habis surah Taha itu diberikan pahala setiap helai 10 kali ganda, 10 kali ganda, hasil bacaan daripada orang ni. Ini mimpi. Tiba-tiba datang firman Allah Ta'ala, suruh potong sampai satu kalimah. Allah kata potong pahalanya, batalkan pahalanya. Dia pun potong. Syekh ni tanya, kenapa kamu potong yang itu? Yang lain dapat pahala, kenapa yang itu kamu potong? Kata orang lelaki ini kata, tadi aku dah beri 10 kali ganda, termasuk kalimah yang aku potong ini. Tetapi Allah datangkan firman, potong yang itu. Pahalanya pun potong. Kenapa? Kerana masa kamu baca, sampai pada kalimah itu, tiba-tiba ada orang lalu tepi rumah kamu, kamu angkat suara. Supaya orang itu dengar kamu baca Quran. Itu riak. Dibatalkan semua pahalanya. Lalu dibatalkan semua pahalanya. Syekh tu astaghfirullahaladzim. Tuan-tuan, semua kita ada riak begini. Celah-celah keikhlasan kita buat ibadat seperti baca Quran. Celah tu masuk apa? Masuk riak kat situ. Habis batal semua pahala. Allahu Akbar. Orang puji kita, kita jadi riak lagi. Orang puji kita jadi riak lagi. Orang kipah lagi, kita riak lagi. Kipah pula kipah besar. Kipah harga 40,000. Tuan-tuan, kipah sungguh lah, kipah sungguh kita je terangkat. Riak kita makin hebat, makin besar. Nak cari pahala kat mana? Tuan-tuan ya. Tapi Nabi-Nabi ini, dia tak ada macam tu. Dia tak rasa. Sebab apa juga kelebihan yang diberitahu oleh orang, dipuji oleh orang, dia rasa satu bebanan. Jadi nak elakkan kita jadi orang yang riak. Bila orang puji, kita rasa bahawa yang dipuji itu sebenarnya satu bebanan yang besar, tanggungjawab yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak jadilah merasa bahawa itu adalah suatu kurniaan yang besar sehingga menyebabkan kita jadi riak. Kita naklah rasa ni tanggungjawab ni besar bagi aku ni. Tak boleh entah-entah aku ni jadi ahli neraka pun tak tahu disebabkan oleh apa yang ada pada aku.
kelebihan yang ada pada aku boleh menyebabkan aku ni masuk neraka. Tuan-tuan, setelah itu barulah Nabi Musa alaihi salam tuan-tuan bertanya kepada Nabi Adam alaihi salam, apakah penjelasanmu atas perbuatanmu yang membawa kami dan dirimu keluar dari syurga? Barulah tanya soalan yang berat tu. Mengapa wahai Adam kamu buat salah sehingga kami semua keluar daripada syurga? Maksudnya bila Adam keluar daripada syurga, kita pun sama keluarlah daripada syurga. Barulah ditanya. Nabi Adam pun jawab sebagaimana Nabi Musa tanya Nabi Adam alaihi salam. Mula-mula Nabi Adam tanya dia, Kamukah Musa Nabi kepada Bani Israel? Mula-mula Nabi Adam tanya dulu, siapa kamu? Nabi Musa pun kata, aku ni Musa. Adam tanya, Musa Nabi kepada Bani Israel? Dia nampak masing-masing tak kenal ya tuan-tuan. Jadi kita sekarang ni, bila kita tanya orang ni, orang tu tak perkenalkan diri. Jadi walaupun kita kenal dia, kita akan tanya juga, kamu ni siapa? Sebab orang tu tidak perkenalkan diri. Mungkin kita kenal dia. Tapi oleh kerana cara dia bercakap itu, permulaannya patut dia perkenalkan diri. Mungkin Nabi Adam kenal, cuma Nabi Adam nak ajar anak dia ni Musa, kerana pangkat Musa itu anak kepada Nabi Adam alaihi salam. Jadi Nabi Adam nak ajar dia, kamu siapa? Lain kali kalau bercakap kena beritahu nama dulu, baru tanya nama orang lain. Kan adab kita begitu bercakap. Telefon pun, Assalamualaikum, saya ni gini-gini, nama sekian-sekian, saya tahu siapa, boleh tahu siapa yang bercakap, baru namanya sopan. Jadi Nabi Adam ajar kepada Musa, lain kali perkenalkan diri dulu, barulah nak tanya banyak pun perkenalkan diri dulu. Begitu tuan-tuan. Sebab tu Nabi Adam tanya, engkau ni siapa? Ayah tanya anak, patutnya anak tu Musa pangkatnya anak dengan Nabi Adam alaihi salam, moyang dia, tok nenek dia, patut dia perkenalkan, patut dia hormat kepada Adam alaihi salam. Soal jawab itu kena baik-baik. Beginilah sikap Nabi Musa alaihi salam. Bukan kita nak kata salah, tapi kita ambil semua itu sebagai pengajaran untuk kita. Tuan-tuan, sebab itu Nabi Musa bila bertemu Nabi Khidir alaihi salam yang telah kita bincang panjang dulu, Nabi Khidir beri syarat, apa yang aku buat engkau jangan tanya apa-apa, sehingga aku sendiri yang jelaskan. Itu kaedah. Tengok dulu, jangan tanya. Mulut jangan cakap, guna mata saja tengok. Sekali pertama, kisah pertama, tebuk kapal, Nabi Musa terus bunyi. Tuan-tuan ingat tak? Itu sikap Nabi Musa alaihi salam. Kenapa? Kerana baginda bersama dengan orang yang kasar perangai dia. Itu dia sikapnya. Munasabah tak Nabi Musa kasar begitu? Kerana dia bersama dengan makhluk atau bangsa yang sangat kasar. Itu yang menjadi perangai dia begitu. Jadi Nabi Musa alaihissalam pergi jumpa Khidir untuk diajar oleh Allah melalui Khidir itu supaya bersabar. Ajarnya macam mana nak jadi orang yang sabar. Bukan nak ajar cara rukuk, cara sujud macam mana. Cara nak jadi orang yang sabar. Nabi Musa tak sabar ke? Dah sabar, tak cukup lagi. Tak cukup lagi. Kalau Nabi-Nabi ini tak sabar, tak berapa banyak sabar, setiap kesalahan masyarakat dia doa, ya Allah binasakan. Buat salah lagi, ya Allah binasakan. Habis semua makhluk. Habis semua masyarakat dia. Jadi sikap Nabi Musa bukan kata salah, tapi oleh kerana baginda bersama dengan orang yang memang bebal seperti Bani Israel, maka itulah sikap nabinya. Begitulah sikap. Di samping kita nak kenalkan bahawa Nabi Musa ni sikapnya kasar begitu dengan Nabi Adam. Sebab tu Nabi Adam ajar dia, kamukah Musa tu nabi kepada Bani Israel? Nabi Musa pun kata, akulah orangnya. Kamukah orang yang diajak berbicara oleh Allah dari sebalik hijab?
yang tidak ditempatkan di antara dia dan kamu sebagai rasul dari makhluknya. Kamu ke yang diajak Allah berbicara melalui hijab? Kamu ke? Nabi Adam puji Nabi Musa alaihi salam. Tadi Nabi Musa puji Nabi Adam alaihi salam. Begitu keadaannya. Jadi satu lagi tuan-tuan, kemungkinan kemungkinan kita ni penterjemah kata kamu ke Adam. Agaknya uslub orang Arab begitu agaknya. Uslub orang Arab kan dia kasar. Orang Arab ni kasar tuan-tuan. Bila dia bercakap dia agak kasar sedikit orang Arab. Mungkin suasana itu yang jadi penterjemahan dia begitu. Tapi kita buat komen dalam segala penjuru lah. Tuan-tuan. Jadi Nabi Adam alaihissalam pun kata, kamukah orang yang sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima, kamu ke orang yang Allah berbicara secara direct dengan kamu ke? Nabi Musa kata, akulah. Nabi Adam puji anak dia Nabi Musa alaihissalam. Nabi Adam itu sendiri sebelum itu dipuji oleh Nabi Musa. Dan kita pun tahu Nabi Adam kelebihan dia 1, 2, 3. Tuan-tuan, itu kelebihan Nabi Adam. Manakala kelebihan Nabi Musa diceritakan oleh Adam pula dalam kisah ini. Kamukah Nabi di kalangan yang diutuskan kepada Bani Israel? Kerana Bani Israel di antara masyarakat yang mulia di sisi Allah dahulu. Yang kedua, kamukah manusia yang dibicara, dibualkan, kamu berbual dengan Allah secara live macam ni, kamu ke? Nabi Adam kata, ya, akulah. Makhluk lain tak ada macam tu. Tuan-tuan, Nabi lain tak ada macam tu. Allah bercakap direct dengan dia melalui hijab. Sebagaimana kita ketahui kisah Nabi Musa alaihi salam apabila datang daripada Mesir ke Palestin, maka di tengah-tengah jalan dia berjumpa dengan Wadi Tuwa. Innaka fi wadil muqaddasi Tuwa. Kalau salah sebutkan betulkan ayatnya tuan-tuan, kamu berada di wadi yang bersih, lembah yang bersih. Lalu datanglah peristiwa bagaimana Musa alaihi salam telah bercakap, berbincang dengan Allah, berdialog dengan Allah secara jaga macam tu. Itu kelebihan Nabi Musa alaihi salam. Seterusnya tuan-tuan, Musa menjawab, ya akulah. Adam berkata lagi, menjawab soalan terakhir, kenapa kamu mencela diriku mengenai suatu urusan yang telah ditetapkan Allah sebelumnya? Kenapa Nabi Adam kata begitu? Kerana peristiwa Nabi Adam berdosa ini telah pun berlaku. Dan benda telah berlaku, kenapa kamu persalahkan orang peristiwa yang telah berlaku? Kalau sebelum berlaku kamu boleh nasihat, jangan buat macam ni, jangan buat macam tu, jangan buat macam ni, jangan buat macam tu. Dan kalau benda telah berlaku, janganlah buat, gunakan atau janganlah gunakan kalimah lau atau kalau. Kalau begini, kalau begini, kalau begini, kalau begini, kalau begini, tak boleh. Kalau itu menyebabkan kita tidak yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas apa yang ditakdirkan. Kerana peristiwa Adam makan buah itu telah berlaku. Kenapa Musa boleh ungkit balik persalahkan Adam sedangkan ini telah berlaku? Bila telah berlaku, kamu terimalah ini suatu takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kamu sendiri bila tahu Adam buat begitu, kamu kena ingat Adam baru satu salah. Tapi manusia selepas Nabi Adam, manusia yang telah berkembang biak itu, dia bukan satu salah, juta salah seorang-seorang tu. Seorang-seorang tu ribu kesalahan dia buat setiap hari. Ratusan, ribuan kesalahan yang dia buat. Adam baru satu. Tuan-tuan, kenapa kamu ungkit benda-benda yang telah berlaku? Bila kamu ungkit, seolah-olah kamu tidak patuh kepada ataupun tidak terima takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, subhanallah. Patut kita salahkan diri kita sendiri. Ataupun kita kata bahawa kita ni melihat suatu contoh di hadapan kita supaya kita tidak melakukan perkara yang sama. Patut kita kata begitu. Tapi Nabi Musa ungkit balik. Kerana itu kata Syekh Mufti Muhammad Nur dalam kitab Mastikah Hadis, jangan sebut kalimah lau atau kalau. If, jangan. Kalau begini tak jadi begini, kalau begini tak jadi begini. Kalau sebelum berlaku tak apa.
Kita buat sesuatu tuan-tuan. Okey, kita nak buat begini. Kalau kita buat begini, mungkin jadi begini. Kalau kita buat begini, mungkin jadi begini. Itu sebelum berlaku. Dan kalau dah berlaku, nak buat macam mana? Kalaulah jadi begini, kita buat begini. Itu dah berlaku dah. Tuan-tuan belajar pengurusan risiko. Bila dah berlaku, kita jadikan dia apa? Sebagai contoh benda yang akan datang. Kita filekan dia. Kita buat laporan. Yang ini kalau berlaku begini, telah berlaku pada kami sekian. Sebagai contoh untuk orang yang kemudian datang nak buat benda yang sama. Tuan-tuan, itu teguran Nabi Adam AS kepada anaknya Musa AS yang telah nampaknya mempersalahkan Nabi Adam AS dalam isunya apa? Dihalau keluar daripada syurga. Jadi Nabi Musa persalahkan Adam AS. Jangan kita tiru Nabi Musa, persalahkan moyang kita ni Nabi Adam disebabkan kita keluar daripada syurga. Jangan kita salah seorang yang persalahkan Nabi Adam pula tuan-tuan. Itulah takdir Allah yang berlaku kepada Nabi Adam AS. Yang kita lalui selama ini yang telah berlaku. Benda-benda kesilapan kita, benda-benda kesalahan kita yang kita buat selama ini. Sekarang ni tuan-tuan, kita jangan ungkit, kenapalah aku tak beli. Macam kes tanah-tanah lah. Dulu cadang nak beli rumah TTDI Jaya 20 tahun dulu. Nak beli rumah masa tu harga 55,000 contohlah. Sekarang ni harga 750,000. Kenapalah aku tak beli rumah dulu masa harga 55? Macam tu tuan-tuan. Kenapalah aku tak beli rumah masa harga 55,000? Ni semalam jumpa kawan. Kata rumah ustaz ni berapa dah ribu harga. Beli 159. Orang dah tawar 380. Dalam masa 4 tahun. Dia kata rugi saya tak beli dulu rumah ni. Rumah saya tu lah. Saya kata belilah sekarang 400,500. Rugi tuan-tuan. Kita ingatlah benda tu. Benda dah berlaku. Dah berlaku tuan-tuan. Macam juga saya jual rumah di Jengka. Jengka dulu pindah balik Terengganu, jual rumah di Jengka. Beli 144, beli 95,000. Jual 150,000. Dah ada untung dah. Pergi ziarah Jengka baru ni tuan-tuan, rumah tu sekarang orang beli dengan 470,000. Isteri saya kata apa? Ruginya kita jual. Saya kata ruginya kita jual. Tuan-tuan, Masya Allah, Allah dah tentukan begitu. Tuan-tuan, kalau kita kaya agaknya kita sombong. Agaknya begitu tuan-tuan. Jadi Allah pelihara kita supaya tidak sombong. Kita lebih melihat kepada sesuatu yang ijabiyat lah, sesuatu yang positif lah tuan-tuan. Kalau kita ambil kisah begitu, Masya Allah tuan-tuan. Jadi Nabi Musa sebenarnya apa yang nak digambarkan kepada kita di sini, bahawa kita nak bincang bagaimana Adam AS itu dikeluarkan daripada syurga kerana kesalahannya makan sebiji buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takkanlah sebiji buah sampai kena humban keluar daripada syurga. Takkanlah sebiji buah yang kecil itu kesalahannya bagi kita nampak tuan-tuan. Boleh keluar daripada syurga, dilontar ke bumi. Dah memang Adam itu memang dicipta oleh Allah untuk ke dunia. Itu sebagai cara saja tuan-tuan. Alasan saja, itu saja. Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan. Baik tu siang-siang lagi kita dah baca ayat ini, ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ciptakan kamu ini untuk apa? Untuk menjadi pentadbir di dunia, iaitu khalifah di dunia. Bukan duduk dalam syurga. Dalam syurga lepas ni. Lepas ni baru masuk syurga, baru duduk selama-lamanya tuan-tuan. Kita kena lalui proses itu. Tuan-tuan, jadi persoalan sebenarnya Musa ini, kalau kita nak kira secara konklusi kita, bahawa bukanlah pertikaian Musa. Cuma pengarang bawa kisah ini untuk membuktikan kepada kita bahawa Adam keluar daripada syurga kerana melanggar perintah Allah. Jangan tengok yang kecil tu. Perintah Allah tu kecil sangat. Makan buah saja. Jangan tengok yang kecil. Tapi tengok siapa yang kita langgarkan perintahnya. Kita langgar perintah Allah tuan-tuan.
Bukan kita langgar perintah kawan kita. Perintah kawan kita kecil. Tapi yang kita langgar itu perintah Allah. Jangan lihat dosa kecil, tapi lihat siapa yang larang dosa itu kita buat. Allah Subhanahu Wa Taala. Baru nampak besar. Allah yang beri makan pada kita, tiba-tiba kita buat dosa. Takkan malu muka kita? Allah yang beri kita nyawa, beri kita udara, beri kita oksigen, beri kita rezeki daripada kecil sampai besar. Kita langgar perintah dia. Patutkah kita buat begitu? Itu patutnya kita bina, tuan-tuan. Kesilapan kita itu. Jangan duk pandang benda kecil itu adalah kecil. Tapi pandang siapa yang kita langgar perintahnya itu, tuan-tuan. Dalam beberapa riwayat yang lain, ada dinyatakan di sini tentang Qadariyah, Jabariyah yang menghujahkan kisah yang kita baca ni. Kisah penghujahan Nabi Musa terhadap kesalahan Nabi Adam alaihissalam. Ada pun yang lain berkata bahawa Adam membantah hujah-hujah Musa kerana beliau mencelanya lantaran dosa yang telah ditaubati. Itu yang penting juga tu ya. Riwayat yang lain berkata bahawa Adam membantah hujah-hujah Musa kerana beliau mencelanya lantaran dosa yang telah ditaubati, yang telah dia minta ampun. Dosa-dosa yang dibuat oleh Adam ataupun dosa yang dibuat oleh Adam, makan buah khuldi atau buah yang dilarang ini, sebenarnya telah pun diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak perlulah diungkit-ungkit orang yang telah diminta, yang telah diampuni oleh Allah Taala. Allah dah ampun pun dosa Adam alaihissalam. Tuan-tuan ya, sampai Allah tanya Adam alaihissalam apabila Adam agak diamkan diri daripada menyebut nama Allah, Allah kata kepada Adam, kenapa kamu tidak berbincang, tidak berborak, tidak berbual dengan aku, wahai Adam? Begitu sekali Tuhan ni cakap dengan Adam, menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa Adam alaihissalam. Dan kalau kita sendiri, tuan-tuan, kita tahu dah orang ni dah bertaubat, dah berubah, dah daripada jahat dulu dah jadi baik. Adakah orang yang jahat tak mungkin dia jadi baik ke? Tak mungkin jadi baik. Ada orang sampai tak ada jalan dah ustaz, tak baik dah. Dia kata tak jadi dah. Tadi jumpa orang cakaplah, banyaklah topik bercakap, tak ada jalan dah, tak bertobat dah dia. Dia memang jenis degil. Mana degil dia dengan Nabi? Dengan, saya tanya orang ni, saya tanyalah sahabat kita ni, mana degil orang yang kita kata takkan taubat itu dengan Umar Al-Khattab belum dia masuk Islam? Mana jahat orang tadi itu dengan Umar sebelum Islam? Mana jahat? Tapi Umar boleh berubah. Umar Allah beri hidayah untuk berubah. Abu Sufyan perangi Nabi siang malam, masuk Islam. Masuk Islam. Dalam satu peperangan mata dia terkeluar, Abu Sufyan. Nabi kata, maukah aku berdoa supaya kembali semula matamu? Kata Abu Sufyan, tak payahlah ya Rasulullah. Inilah balasan aku kepada kerja-kerja aku memerangi kamu dulu. Abu Sufyan kata. Dalam kisah Hayatus Sahabah ada kisah ni, tuan-tuan. Jadi kalau kita kata orang ni tak mungkin taubat, adakah dia yang orang yang kita kata tak taubat itu lebih teruk daripada Abu Sufyan? Lebih teruk daripada Umar sebelum masuk Islam? Jawapan dia tentulah tidak. Umar, tuan-tuan, macam mana jahat dia dulu, tapi selepas dia masuk Islam, kita nak sebut Umar jahat tu pun tak apa sedap, tapi kena cerita jugalah. Tetapi betapa hebatnya Umar di dalam ketika dia berada di dalam Islam. Hebatnya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan lain-lain lah. Wahsy tengok tu macam mana. Wahsy, tuan-tuan, dia hanya cari Hamzah dalam perang Uhud untuk apa? Untuk pembebasan diri dia sebagai hamba. Dia nak merdekakan diri dia. Kata tuan dia, engkau dapat bunuh Hamzah, aku bebaskan engkau, aku merdekakan engkau. Tuan-tuan, mahal harga kemerdekaan diri dia tu. Kenapa? Dia bunuh manusia yang Nabi kita sangat kasih. Sangat Nabi kasih. Wahsy tengok, ngintai Hamzah. Kata Wahsy, aku lihat Hamzah berperang seperti singa. Sampai nak ngintai ruang, nak lontar tombaknya tu sukar, kata dia.
Susah nak cari ruang. Kerana tangkasnya dia berperang. Sehinggalah aku berpeluang, kata dia. Dia lontarkan tombaknya tu, lembing tuan-tuan, kena Saidina Hamzah. Masa kena lembing tu, sempat lagi dia bunuh orang. Sempat lagi dia libas orang. Hamzah. Tuan-tuan, bila Wahsy masuk Islam, Nabi kita pesan. Nabi pesan, engkau janganlah duduk depan aku. Sebab bila aku tengok muka engkau, aku ingat Saidina Hamzah bapa saudaraku. Maknanya Nabi kita bukan tak terima Wahsy, tapi dia rasa, Nabi kata rasa sedih. Teringatkan Saidina Hamzah, pak saudara Nabi yang sangat dikasihi oleh Nabi SAW. Wahsy tuan-tuan, membunuh sekasih-kasih manusia di sisi Nabi. Dan Wahsy juga membunuh sebenci-benci manusia di sisi Nabi, iaitu Musailamatul Kadzdzab. Dia juga yang membunuh Musailamatul Kadzdzab, bawa kepala Musailamah depan Rasulullah SAW. Seolah-olah Wahsy ini nak menebus dosa dia itu membunuh Saidina Hamzah yang sangat dikasihi oleh Nabi SAW. Mana jahat orang yang kita kata tak taubat ni dengan Wahsy. Tuan-tuan, sampai kita tak beri ruang pada orang yang begini keadaan, dia berdosa banyak, dia jahat mungkin. Kenapa kita tak berdoa pada dia supaya dia kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebagaimana kata Nabi Adam tadi, tuan-tuan, kepada Musa, engkau ungkit benda yang telah Allah terima taubatnya. Kenapa kau masih ungkit benda-benda macam tu? Kau tanya lagi aku, kenapa begitu? Sedangkan aku telah berdoa depan Tuhanku dan Tuhanku telah terima akan taubatku di atas apa yang aku buat. Allah telah terima. Padahal orang yang bertaubat dari dosa-dosanya seperti orang yang tidak punya dosa. Ada juga yang berpendapat bahawa Musa berhujah seperti itu kerana Adam lebih tua dan lebih dahulu. Ada yang berkata bahawa kerana beliau sebagai orang tuanya. Pendapat lain mengatakan bahawa kerana kedua orang Nabi itu berada dalam syariah yang berbeza. Ada pun yang lain mengatakan bahawa kerana keduanya berada di alam barzakh. Bebanan itu rupanya terputus akibat persoalan yang mereka timbulkan. Berbagai-bagai pandangan yang kata, ni syariat berbeza. Syariat Nabi Adam dengan Nabi Musa sangat berbeza. Jadi sahibus syariah ketika itu tak dapat nak blame ataupun nak persalahkan orang yang berada dalam sahibus syariah yang lain. Syariat Nabi Adam boleh kahwin adik-beradik. Syariat Nabi Musa tak boleh kahwin adik-beradik. Itu syariat yang berbeza. Jadi kalau kita nak persalahkan orang dalam suasana yang berbeza, tuan-tuan, kita sebenarnya zalimkan. Kita melakukan suatu kezaliman. Umpama kita persalahkan Saidina Ali, kita persalahkan Muawiyah. Tuan-tuan, sedangkan kita tidak berada di zaman Muawiyah. Kita tidak berada di zaman Saidina Ali radhiyallahu anhu. Orang persalahkan Muawiyah, katakan Muawiyah rampas tahta Saidina Ali. Ulama kita pesan jangan persalahkan. Sebab kita tidak berada dalam suasana itu. Kalau kita berada dalam suasana itu, tuan-tuan, agaknya apa yang akan kita buat? Suasana tu, tuan-tuan, macam kita cerita orang main bola lah. Kita duduk dalam padang dengan duduk luar padang. Beza, tuan-tuan. Orang jadi pemain simpanan dah cukup beza dengan orang yang bermain. Tuan-tuan, yang jadi simpanan duduk luar padang juga, tapi dia berkaitan dengan apa? Dengan permainan. Bila masa dia boleh masuk. Tapi yang luar, yang menonton ini, dia tak berpeluang main pun. Situasi dia sangat berbeza, stres dia berbeza. Stres dia nak menang je. Orang lihat ni, orang tengok nak menang je. Dengan bendera besar atas kereta. Tuan-tuan ni datang daripada jauh nak tengok menang. Tuan-tuan ni, dia stres sebab nak menang. Tapi orang dalam ni lagi stres. Lagi stres orang dalam ni, tuan-tuan. Situasinya sangat berbeza. Nakkan gol belaka, semua nakkan gol. Tapi orang yang bermain yang menjadi orang yang bertanggungjawab dapatkan gol itu, situasi dia sangat berbeza banding dengan orang yang menonton ini. Orang menonton ni celakalah keluar, babilah keluar, macam-macam keluar, kaki bangku. Ronaldo pun boleh kata kaki bangku. Ada kepatuk, tuan-tuan. Ronaldo main, dia kaki bangku Ronaldo. Engkau tu ada berapa sen duit? Ronaldo tu 5 bilion setahun dia dapat. 5 bilion setahun dia dapat. Satu belanjawan kerajaan Malaysia setahun sekali berapa bilion, tuan-tuan?
Sama dengan gaji setahun Ronaldo. Yang kau kata kaki bangku tu. Tuan-tuan, situasi sangat berbeza. Zaman berbeza, syariat berbeza. Zaman Nabi kita berbeza, zaman kita berbeza. Tapi syariat Nabi kita boleh pakai sekarang. Kerana Quran itu sesuai di zaman apa sekalipun. Itu umpama cantik apa yang disebut di sini, tuan-tuan. Nabi Adam alaihissalam pesan kepada Nabi Musa, engkau tak boleh petikai benda macam ni. Kerana aku telah diampuni dosaku oleh Allah Ta'ala. Maksudnya Adam tetap mengatakan dia berdosa. Tapi dosa dia telah diampun oleh Allah Ta'ala. Engkau tak boleh ungkit balik, persalahkan aku semula. Adam pesan kepada Musa, kerana Musa itu pangkat anak dengan dia. Macam tu tuan-tuan. Dan yang lain-lain tadilah yang telah kita bincangkan. Penyemak mengatakan bahawa hadis itu diriwayatkan dalam beberapa bentuk lafaz. Yang itu berkaitan dengan hadis. Adapun yang mengatur hal itu, yang memutuskan dan menetapkan semua terjadi sebelum aku diciptakan, dia adalah Allah, tetapi kamu terus mencela diriku lantaran suatu urusan yang tidak begitu penting, kecuali aku melanggar larangan memakan buah pohon itu. Padahal terkeluarnya diriku dari syurga melalui situasi itu sama sekali bukan kemahuan diriku. Yang itu kita bincang tadi, dah kita sebutkan tadi tuan-tuan. Yang aku buat ini adalah ketentuan Allah untuk aku. Yang ini mesti aku lalui juga. Terpaksa aku lalui kerana ini adalah proses dia. Proses untuk menjamin aku ni diturunkan ke dunia. Sebagaimana jawapan Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam bila meninggalkan Hajar di mana, di kota suci Mekah. Bila dia letak saja Siti Hajar di situ dengan anaknya, Nabi Ibrahim pun melangkah balik ke Palestin. Hajar pun panggil dia, panggil Nabi Ibrahim, panggil tak paling, tak pusing pun. Akhirnya Hajar tanya apa? Apakah yang suruh kamu tinggal aku di sini ni? Allah ke? Bila tanya macam tu, Allah amaraka bihadza, adakah Allah yang arahkan supaya aku ditinggalkan di sini? Barulah Nabi Ibrahim pun berhenti. Pusing dia tengok. Dia angguk je. Ya. Takkanlah tuan-tuan, telah saya bincang beberapa kali dengan tuan-tuan. Takkanlah Nabi Ibrahim nak tinggalkan isteri yang baru bersalin, anak yang baru lahir. Tuan-tuan, kalau tidak kerana Allah. Tinggalkan isteri begini, anak yang kecil ini, kalau tidak kerana Allah kita tinggalkan, zalim namanya. Tapi bila sebut saja satu alasan yang boleh menghilangkan zalim itu, iaitu yang suruh aku tinggalkan, bukan aku sendiri nak, Allah yang suruh. Jadi kamu tak boleh persalahkan aku. Kerana ini adalah aku ni menerima arahan Tuhan. Begitu juga dengan Nabi Adam alaihissalam. Macam juga perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah, tuan-tuan, umat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, tidakkah kita di pihak yang benar? Nabi kata betul, kita di pihak yang benar. Kenapa kita terima perjanjian yang begini rupa? Berat sebelah. Nabi kata pada Sayyidina Umar, Allah yang suruh aku terima. Bukan aku nak terima. Bukan aku nak terima perjanjian ini, perjanjian dengan orang kafir. Masuk Mekah dah niat umrah, tak boleh masuk. Kamu ingat aku nak terima ke? Situasi Nabi, tuan-tuan, bukan sekadar tak boleh masuk, dah niat umrah, tak boleh masuk. Dah tu perjanjian itu pula berat sebelah. Orang-orang Mekah yang lari ke Madinah mesti dipulangkan semula ke Mekah. Orang-orang Madinah lari ke Mekah, tak perlu dipulangkan ke Madinah semula. Tak berat sebelah orang panggil tu. Orang Madinah yang datang berniat umrah tak boleh masuk tahun ni, masuk tahun depan 3 hari je masuk. Tak berat sebelah. Umar tanya, Nabi kata bukan aku yang nak terima, Allah yang suruh aku terima. Bukan aku nak terima, Allah suruh aku terima. Tanda perjanjian berat sebelah. Tapi dengan sebab perjanjian yang dikatakan berat sebelah itu, yang banyak sahabat tak puas hati, itulah perjanjian yang menjadikan sebab Mekah boleh ditawan.
Yang mana takdir telah ditetapkan, kita tak tahu. Sebab tu Adam kata begitu. Ini adalah ketentuan yang mesti aku lalui. Nabi Adam kata, ini mesti aku lalui. Ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai manusia yang reti, yang tahu tentang takdir Allah, kita kena terima takdir Allah itu. Allah beri kita musibah. Tenanglah dengan musibah itu. Sebab apa? Sebab yang menentukan musibah ini ialah Allah Ta'ala. Tentu di hadapan kita nanti ada hikmahnya. Tunggulah hikmahnya. Itu baru orang yang dikatakan benar-benar yakin dengan Allah, beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perbualan dialog di antara Nabi Musa dan Nabi Adam ini mengajar kita, tuan-tuan. Sikit lagi, tuan-tuan. Padahal terkeluarnya, di sini letaknya keberhasilan Adam mematahkan hujah Nabi Musa alaihi salam. Sesiapa yang mendustakan hadis itu, maka dia termasuk orang yang mengingkari kebenaran, sebab tahap hadis itu mutawatir dari Abi Hurairah. Hal yang sama diriwayatkan daripada sahabat yang lain, sebagaimana telah kami kemukakan di atas. Menyentuh tentang cara penafsiran terdahulu, itu tidak sesuai dengan inti lafaz dan maknanya. Tidak ada di situ orang yang lebih kuat kaedahnya melebihi golongan Jabariyah. Ada yang dikatakan oleh mereka dapat diamati dari beberapa aspek seperti berikut. Yang pertama, bahawa Nabi Musa AS sama sekali tidak mencela tindakan kesalahan yang mana pelakunya telah menyatakan telah bertaubat. Jadi Nabi Musa AS, tuan-tuan, tidak boleh mencela Nabi Adam AS yang telah bertaubat dan diterima taubatnya. Maksudnya pengarang kita mengatakan bahawa kaum Jabariyah itu ada sedikit perkara yang perlu kita amati perkataan dia. Yang pertama tadi, bahawa Nabi Musa AS sama sekali tidak mencela tindakan kesalahan yang mana pelakunya telah menyatakan telah bertaubat. Maksudnya Nabi Musa tanya Nabi Adam, kamukah yang menjadi penyebab kami semua keluar daripada syurga? Itu bukan bermakna Nabi Musa mencela sesuatu yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan. Itu sekadar, saya tambah, sekadar untuk kita semua yang baca kisah ini berhati-hati dalam perkara-perkara yang kita lakukan. Jangan sebab satu tindakan kecil membuahkan hasil yang besar. Kesalahan kecil menjadikan kesalahan yang kecil itu membuahkan kesalahan yang cukup besar. Kesilapan kita sekali menyebabkan kesalahan yang lain berlaku beribu kali pula. Jangan buat macam tu. Yang kedua, Nabi Musa sendiri pernah membunuh seseorang padahal dirinya tidak pernah menerima perintah melakukan tindakan itu. Maka beliau memohon keampunan Allah melalui sebuah doa yang diucapkannya seperti yang disebut dalam firman yang bermaksud, wahai Tuhan, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, ampunilah aku. Maka Allah memberi ampun kepadanya. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah innahu huwal ghafurur rahim. Nabi Musa sendiri pun dia pernah juga buat kesalahan. Jadi tujuan Nabi Musa tanya itu bukan nak persalahkan Nabi Adam alaihissalam. Itu kata kaum Jabariyah yang sangat elok kita ambil sedikit pandangan dia. Walaupun kita tak terima kaum Jabariyah ini, tapi pandangannya itu boleh kita ambil serba sedikit. Nabi Musa alaihissalam juga pernah buat kesalahan. Jadi kita ambil pengajaran daripada sini. Kalau kita rasa kat Nabi Musa, katakanlah Nabi Musa nak persalahkan Nabi Adam, engkau pun Musa pernah buat salah. Yang kau buat tu sebenarnya salah ke atau tak salah? Yang kau bunuh orang tu, dah berbalah, kamu berbalah, orang ini dia berbalah dua orang, seorang daripada kaum Fir'aun, keturunan Fir'aun, keluarga Fir'aun, keturunan Qibti. Yang seorang lagi itu keturunan dia, Bani Israel. Berbalah dua. Bila berbalah dua, Nabi Musa masuk campur, kena tampar kaum Qibti, terus mati. Terus mati, tuan-tuan. Kamu buat salah, wahai Musa. Baik itu Nabi Musa berdoa pada Allah, qala rabbi inni zalamtu nafsi. Wahai Tuhanku, aku menzalimi diriku sendiri dengan sebab menampar orang tu. Dia pun tak sangka tampar tu sampai boleh mati. Nabi Musa pun tak sangka, tak sengaja, tuan-tuan. Kita pun tak sangka benda tu boleh berlaku. Tetapi kenapa Tuhan mematikan orang tu? Macam tu soalannya. Kenapa Allah jadikan Nabi Adam makan buah tu?
Kenapa Allah jadikan Nabi Musa tanpa saja mati? Kan kalau tak mati kan lagi bagus. Janganlah ulang benda yang telah berlaku. Janganlah ungkit benda yang telah berlaku. Kita buktikan kenapa pula Nabi Musa ni bunuh orang tanpa usul periksa. Tuan-tuan, kan benda itu telah berlaku. Kenapa kita persalahkan Nabi Musa alaihissalam? Tuan-tuan, padahal daripada kisah ini disebabkan Nabi Musa alaihissalam bunuh orang ni, maka dia lari ke mana? Ke Madian, ke kampung Nabi Shu'aib. Daripada situlah Allah jadikan dia, tuan-tuan, orang yang belajar, akhirnya Allah lantik dia jadi Nabi. Proses dia tu, tuan-tuan, proses tu mesti dilalui oleh Nabi Musa alaihissalam. Kalau tidak, Nabi Musa tak keluar ke Madian. Begitulah juga dengan Nabi Adam alaihissalam. Kalau Nabi Adam tak makan buah tu, jadi tak jadi sebab lah, tak ada penyebab nak Allah lemparkan Nabi Adam ke dunia. Tuan-tuan, memang dia tak sengaja nak. Yang Nabi Musa ni sekali itu mau mati dalam keadaan tak sengaja. Pernah berlaku dia katakan Nabi Musa ni buat tak sengaja. Tapi dalam Quran menyebut tidak dinyatakan bagaimana pertengkaran ini, yang menunjukkan Nabi Musa itu tak sengaja, tak ada dinyatakan secara direct dalam Quran. Tapi kita tahu bila kedua-dua orang ni bertengkar, bila bertengkar kita jadi orang yang meleraikan. Kadang-kadang yang meleraikan tu bahaya. Bahaya. Suasana kita yang melihat adegan itu berbeza dengan orang yang berada dalam adegan itu. Jadi kalau dah suasana begitu, tuan-tuan, orang ni pukul balik, tu yang Nabi Musa pam sebiji tu. Jadi suasana itu menunjukkan Nabi Musa tak sengaja. Tak sengaja, tuan-tuan. Jadi kenapa Nabi Musa lari? Kerana dia nak ditangkap oleh Fir'aun. Itu kenapa lari? Serah dirilah. Serah dirilah. Undang-undang Firaun tu undang-undang macam mana? Mungkin kita boleh pergi kat situlah. Kalau nak serah diri, undang-undang Firaun tu undang-undang macam mana? Kita petikaikan banyaklah, tuan-tuan. Dalam hal ini, jadi nampaknya Nabi Musa itu tidak sengaja. Suasana dia tu, keadaan perkahlian itu memang Nabi Musa tak sengaja. Takkanlah Nabi Musa pergi terus tanpa, tak berkelahi, tak apa, terus tanpa orang, itu dosa besar. Kalau mati, lagi besar dosanya. Itulah suasananya. Mungkin ada orang yang ada jawapan yang lebih lengkap ke, tuan-tuan. Atau mungkin saya cari lagi, buat kajian sikit tentang mengapa Nabi Musa ni tanpa. Ada ulama' pun kata Nabi Musa ni tenaganya kuat. Sebab itu dia boleh angkat batu yang menutup telaga tu. Angkat batu tu, tenaga dia kuat. Nabi Musa ni sekali sentuh je mati. Contoh begitu, tuan-tuan. Wallahu alam. Itu yang dapat saya beri sedikit sebanyak jawapannya, tuan-tuan. Jadi yang kita bincang tadi, kita dah selesai kisah ini. Yang kita ada dua tadi tu, yang kita bincang last sekali, akhir sekali. Sebenarnya banyak pengajaran daripada kisah Nabi Musa yang diungkitkan oleh kisah Nabi Adam yang diungkitkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Menjadi pengajaran bagi kita supaya kita ni jangan duk tengok kesalahan orang. Seumpama Nabi Musa tengok kesalahan Nabi Adam, tapi tengoklah juga kesalahan kita. Kita juga buat benda yang sama. Tuan-tuan, kita kadang-kadang kita persalahkan orang, kita juga buat benda yang sama. Jadi lebih kurangnya apa yang kita lihat kesalahan orang itu sebagai pengajaran untuk kita. Jadi ya. Menuding jari. Jadi kita pun sendiri kena ingat kita pun pernah buat kesalahan yang sama. Jadi apa yang terbaik sebenarnya, kita jadikan kesalahan orang itu sebagai cara untuk kita sendiri mengelakkan diri kita daripada mengulangi kesalahan orang itu. Dan kita pun jangan lupa bahawa orang yang kita tegur itu, yang kita ungkitkan kesalahan itu, telah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita. Kita bila salah, kita pun kena bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah bila kita bertaubat, kita diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita diterima taubat, akan datang, janganlah buat benda yang sama.
Itulah pengajaran serba sikit. Daripada topik kita malam ni, topik mengenai hujah Nabi Musa terhadap kesilapan Nabi Adam keluar daripada syurga. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang itu kelemahan saya. Wallahu a'lam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allah.